Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. 祝内弟兄姊妹们早安！ Bersyukur hari ini saya boleh berada di tengah-tengah saudara untuk beribadah dan menyampaikan firman Tuhan. 感谢主，我今天能够在大家当中传主的话。 Mari kita tunduk kepala sebelum kita merenungkan 我们 firman. 低头祷告。 Tuhan, kami sekali lagi datang dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Engkau. 主啊，我们再次来到主面前，我们存感恩的心来到主面前。 Meskipun kami sadar kami berada di dalam satu situasi yang sulit bagi kami untuk kami jalani Tuhan. 虽然我们知道我们是在非常困难的情况当中， Namun kami tetap belajar melihat anugerah Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang sedang terjadi ini. 但是我们学习在困难当中看见你的恩典。 Terlebih lagi pada pagi ini Tuhan memanggil dan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah mendengarkan firman Tuhan. 特别今天主呼召我们大家来到主面前听主的话。 Kiranya Tuhan mempersiapkan dan menolong kami untuk boleh menikmati akan kebenaran firman Tuhan. 其中预备我们的心，帮助我们，让我们有心来领受主的话。 Dan Tuhan juga menolong kedua hamba-Mu yang ada di atas mimbar ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan. 求你帮助你两位仆人，能够在主面前成为一个见证。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 靠耶稣圣名祈求， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan tema yang saya yakin kita sudah sangat familiar sekali. 亲爱的主内弟兄姊妹们，我们要思想一个题目，我相信这个题目大家都很熟悉。 Cerita itu adalah tentang Sakius dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. 这个故事关于撒该，就是从路加福音19章第1到第10节。 Ini cerita yang sudah sangat kita dengar sejak kita sekolah minggu, saudara. 这个故事我们在主日学的时候都已经听到， Tetapi hari ini kita mau belajar sekali lagi tentang orang yang namanya Sakius 但 ini. 是今天我们再次学习一个叫做撒该的人。 Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia saja, lalu kita akan menggali kebenaran firman Tuhan 我 ini. 念用印尼文来念，以后我们就开始思想主的话。 Saudara mengikuti di dalam hati. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara sekalian, Lukas pasal 19 ini tidak dapat dilepaskan dari perikop Lukas pasal 18. 路加福音第19章不能脱离路加福音第18章。 Ini adalah rangkaian rentetan cerita Tuhan Yesus berjalan menuju kepada Yerusalem. 这是一个连续的故事，主耶稣要上耶路撒冷去。 Dan di dalam perjalanan itu, Lukas pasal 18 dikatakan, Yesus hampir tiba di Yeriko. 当到耶路撒冷的过程当中，这里说主耶稣就要到耶利哥。 Dan Lukas 19 yang kita baca dikatakan dengan jelas, Yesus sudah masuk ke kota Yeriko. 如果在19章很清楚的在这里告诉我们，主耶稣已经上了耶利哥。 Saudara, ini menjadi sesuatu yang menarik karena Lukas sebagai penulis ini menggambarkan kota Yeriko dengan begitu jelas. 这是我们知道路加把耶利哥描述的这样的清楚。 Saudara, apa pentingnya Lukas mencatat kota Yeriko di dalam Lukas 18 dan Lukas 19 ini? 那么路加在18、19这2章中，为什么这样描述这个耶利哥的城市呢？ Sebab kita tahu, saudara, di dalam perjanjian lama ternyata kota Yeriko ini kota yang dikutuk oleh Tuhan. 因为我们知道，在旧约这个耶利哥城是被上帝咒诅的一座城。
Di dalam Yosua 6 ayat 26, Yosua bersumpah, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang membangun kembali kota Yeriko. 当时耶稣也叫众人起誓说，又兴起众秀这耶利哥城的人，建耶利哥城的人要受咒诅。 Tetapi justru uniknya saudara, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko yang dikutuk ini untuk menyatakan 但 kemuliaannya. 是奥秘的事情，主耶稣却进了这耶利哥城，把主的话传开，荣耀上帝的名。 Saudara, di dalam Lukas 19 cerita tentang Sakius ini, Tuhan Yesus memberikan satu kesempatan Sakius untuk boleh bertemu dengan dirinya. 在路加19章，我们看见如何主耶稣给撒该一个时间见到耶稣的面。 Dan kata Sakius atau nama Sakius ini artinya clean, bersih. 撒该这两句话意思就是说清洁、纯洁。 Nah, rupanya nama Sakius dalam Mandarin itu Sakai. Sama Nama, seperti bahasa Ibraninya, saudara. 那么这个撒该，中文撒该跟希伯来文一样。 Artinya bersih, tetapi hidup Sakius tidak sebersih namanya. 这个撒该名字是清洁，但是他的生活没有这样清洁。 Dan Lukas memberikan kepada kita dua identitas penting tentang Sakius ini. 路加给我们告诉我们，撒该有两个身份。 Yang pertama dikatakan Sakius adalah seorang kepala pemungut cukai. 第一个身份就是这个撒该是一个税吏。 Saudara, Sakius ini bukan sekedar pemungut cukai, saudara. 撒该不是这样这个很简单的是一个纳税的人， Tapi kepalanya, pimpinan daripada para pemungut cukai. 但是撒该是税吏的一个头目。 Satu profesi yang sangat dibenci dan dihina oleh orang Yahudi karena dianggap pengkhianat bangsa. 犹太人对税吏这个工作非常的轻视。 Dan ini ada satu profesi yang memiliki status sosial yang sangat rendah seperti pelacur dan lain-lainnya. 因为这个地位税吏在他们的眼见是非常的卑贱， Maka orang-orang seperti Sakius ini dihindari oleh masyarakat orang Yahudi, 所 saudara. 以人看见税吏，他们就看见撒该，他们就远离撒该。 Tapi anehnya saudara, di dalam Injil Lukas, semua pemungut cukai itu muncul di dalam arti yang positif. 但是奇怪的事情，每一个税吏在路加福音都是非常好的人。 Mulai Lukas pasal 3 sampai Lukas 19 tentang Sakius, ada 5 kali kemunculan cerita tentang pemungut cukai. 从第3章开始，在这里有写了3个做税吏工作的人。 Dan 5-5-nya ini muncul di dalam arti yang baik. 这五位税吏都是一个好的税吏。 Pemungut cukai mau dibaptis Yohanes Pembaptis. 这个税吏施洗约翰要给他们洗礼。 Pemungut cukai Lewi menjadi rasul Tuhan Yesus. 那么这个有一个税吏成为主耶稣的门徒。 Dan di dalam Lukas 19 nanti kita lihat Sakius itu juga akhirnya bertobat menerima Tuhan Yesus. 在19章我们就看见撒该最后悔改接受耶稣。 Saudara, ini adalah identitas pertama dari Sakius. 这是这个撒该的第一个身份。 Identitas kedua dari Sakius dikatakan ia seorang yang kaya. 撒该的第二个身份，他是一个非常有钱的人。 Nah saudara, di dalam Injil Lukas juga isu atau tentang orang kaya itu muncul beberapa kali dalam 在这 Injil 个 Lukas. 19章，我们也看见一些谣言讲到关于有钱人有好几次。 Dan kebalikan dari pemungut cukai, hampir semua orang kaya yang muncul dalam Injil Lukas selalu bernada negatif, saudara. 那么相对跟这个税吏的人相对的，常常是一个跟撒该对立的身份。 Lukas sering menggambarkan bahwa kekayaan menjadi penghalang terbesar manusia untuk datang mencari Tuhan 那么 Yesus. 路加常常说，我们的钱财常常拦阻我们来到主耶稣面前。 Maka cerita tentang Sakius ini sesuatu yang menarik untuk kita renungkan, saudara. 所以讲到关于撒该是一个值得我们思想的。 Saudara, di dalam ayat ketiga sampai ayat ketujuh, di situ dikatakan bagaimana Sakius ingin mencari dan melihat Tuhan 第 Yesus. 3节到第7节，我们知道如何撒该这个努力见耶稣。 Saudara, yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat Sakius itu ingin bertemu dengan Tuhan Yesus? 那么问题是，为什么撒该要见耶稣？ Ada beberapa pentafsiran, ada yang ngomong dia diberitahu oleh sesama pemungut cukai. 有的解经家说，
撒该的这消息是从别的税吏告诉他。 Tetapi menurut saya kemungkinan besar Sakeus juga mendengar Tuhan Yesus baru saja menyembuhkan orang buta di Yeriko. 但是我可能按照我想，可能他听到主耶稣刚好医好一个瞎子能看见。 Berita ini begitu menghebohkan kota Yeriko, 这 saudara. 个消息已经惊动整个的耶利哥， Sehingga Sakeus ingin melihat seperti apa sih orang yang bernama Yesus 是 ini. 以至于撒该很想知道，医病的主耶稣是怎么样的人。 Saudara-saudara, kalau dilihat dari caranya Sakeus ingin bertemu Tuhan Yesus, 亲爱的主内弟兄姊妹们，如果我们看见如何撒该要见耶稣， kelihatannya Sakeus ini begitu sangat penasaran ingin bertemu dengan 好 Tuhan 像撒 Yesus. 该非常有兴趣，很想知道耶稣是谁。 Paling tidak Tuhan Yesus telah menarik hatinya sehingga dia ingin bertemu dengan Tuhan 最低限 Yesus. 度，主耶稣已经起这个撒该的兴趣，撒该要见耶稣。 Dikatakan ia berlari mendahului orang banyak. 在这里说，他跑去在众人面前，他跑的要见耶稣。 Saudara, kata berlari ini menunjukkan satu urgensi bahwa dia betul-betul sungguh-sungguh ingin ketemu Tuhan Yesus. 如果在这里说他跑到前头，意思是说他很想见耶稣。 Dia tidak berjalan santai-santai ya, kalau ketemu syukur, enggak ketemu ya enggak apa-apa. 他不是慢慢的走，有见到也可以，没有见到也无所谓 Dia。berlari mendahului orang banyak. 所以他就跑到前头， Ia ingin menjadi orang yang pertama bertemu dengan Tuhan Yesus. 他很想成为第一个能够见到耶稣的人。 Dan dikatakan bukan saja ia berlari, tetapi ia memanjat pohon arah. 在这里说，不但他跑，他也是爬到杉树上。 Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari orang yang namanya Sakeus ini. 今天我很想跟大家一起来学习这个撒该是怎么样的人。 Sakeus adalah pemungut cukai yang secara status sosial dia orang yang terbuang, orang yang dihina. 撒该是一个是一个税吏，在他的地位上，在这个社会上非常的卑贱。 Tetapi paling tidak kita akan menemukan di dalam bagian ini dua hikmat, dua hal yang perlu kita pelajari dari 但是最低 Sakeus. 限度，我们在这一件事情上看见撒该有两个智慧。 Saudara-saudara pernah membayangkan tidak bagaimana Sakeus berusaha bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara? 弟兄姊妹们，你们能够想象得到，如何撒该很想见耶稣？ Dia harus memanjat pohon karena dia seorang yang berbadan kecil. 他应该爬到树上，因为他的钩子是一个矮子。 Saudara-saudara, dia mempermalukan dirinya sendiri loh. 弟兄姊妹们，他已经羞辱他自己在树 Dan 上 untuk。melihat Tuhan Yesus itu dia harus mengalahkan ego itu, saudara. 如果他要见耶稣，他已经把他的自我打下来了， Dia seperti seorang anak kecil sampai naik sebuah pohon untuk bertemu 就好像一个 seseorang. 小孩子，他要见耶稣，他先爬到树上。 Saudara-saudara, dia bisa diolok-olok, ditertawakan oleh orang-orang di sekitarnya. 有可能他能够受到四周围的人的嘲笑。 Zaman sekarang banyak orang, anak-anak muda tergila dengan K-pop. 现在也是世代，我们知道很多小孩子这个很迷跟这个 TikTok。 Kalau ada bintang film Korea K-pop datang, saya berani taruhan pemuda-pemudi sekarang juga akan seperti Sakeus, saudara. 如果外国的明星、朝鲜的明星来，我相信大家就要好像撒该一 Mau 样。 naik pohon ya dibelani, naik genteng pun ya enggak 如果你 apa-apa. 们要爬树，或者你们要爬到屋顶，可能也甘愿。 Saudara-saudara, Sakeus hari itu mengalahkan egonya. 亲爱的弟兄姊妹们，撒该那个时候打下来他自己的自我， Dia siap dipermalukan, dia siap ditertawakan oleh orang-orang, 他 saudara. 预备自己受到更多的人的嘲笑。 Saudara-saudara, dia tidak mau apa yang menjadi penghalang di dalam dirinya itu menjadi satu penghalang bagi dia untuk bertemu dengan Tuhan 因为 Yesus. 撒该不要一些拦阻他见耶稣的去掉，没有拦阻见到耶稣。 Ini ada sesuatu pelajaran penting bagi kita hari ini, 这 saudara. 是今天非常重要的一个功课。 Apa yang menjadi penghalang bagi kita untuk bertemu, berjumpa dengan Tuhan Yesus? 我们要见耶稣，什么事情成为我们的拦阻？ Setiap kita pasti punya penghalang. 我们每一个人一定有一个拦阻，我们见耶稣。 Maka kita belajar, saudara, Sakeus mengalahkan egonya agar dia berjumpa dengan Tuhan 我们 Yesus. 学习撒该达到了他自己的自我，要见耶稣。
Saudara, sebelum pandemi saya selalu mengatakan dalam banyak khotbah, begitu banyak orang Kristen yang datang dalam ibadah selalu terlambat. 在这个疫情的时候，还没有的时候，很多人要来教会，常常迟到。 Kenapa terlambat? 为什么迟到？ Oh, rumah saya jauh, Pak. 如果你们就说我的家很远， Anak saya banyak, Pak, mesti dibangunin 我的 satu-satu. 孩子很多，要一个一个叫他们进来， Tarik 1001 alasan. 很多的这个原因吧，不能来到教会。 Sekarang sudah pandemi, ibadah di rumah masih terlambat. 现在在疫情，在家里听到还是迟到。 Apa yang menjadi penghalang kita 什 sebetulnya? 么事情成为我们的拦阻见耶稣？ Saudara-saudara, Sakius hari ini mengajarkan kepada kita, 弟兄姊妹们，撒该今天告诉我们一个功课， dia tidak ingin ada penghalang apapun dalam hidupnya untuk berjumpa dengan Tuhan 他不 Yesus. 想有一件事情拦阻他见到耶稣。 Nah, ini yang harus kita pelajari di dalam hidup kita. 这是我们在生活当中应该学习撒该。 Jangan ada penghalang apapun antara kita dengan Kristus yang menghalangi kita 不要 berjumpa 有一 dengan 件事 Dia. 情拦阻我们与基督碰面。 Saudara, yang kedua yang kita bisa pelajari dari bagian pertama ini adalah Sakius itu adalah orang yang berhikmat. 还有一件事情，撒该在这个事情是一个有智慧、有聪明的人。 Dia mengantisipasi kedatangan Tuhan Yesus di kota Yeriko. 他已经预备自己，知道耶稣要来到耶利哥。 Dia melihat ini adalah kesempatan sekali seumur 他 hidupnya 看见 bertemu 这 Tuhan 是他 Yesus. 一生最重要的聚会。 Sebab setelah Tuhan Yesus lewat Yeriko masuk ke Yerusalem, Yesus mati dan tidak pernah mengulang kembali datang ke Yeriko. 因为主耶稣经过耶利哥，进到耶路撒冷以后，他死了，在钉十字架，我没有机会再见到耶稣。 Saudara, ini satu hikmat penting di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. 在 Saudara. 我们的生活，这是非常重要的一个智慧，成为一个基督徒。 Bagaimana saudara bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? 如果你们要真正服侍神， Bagaimana saudara bisa ingin beribadah dengan kerinduan yang besar? 如果你真正来到主面前敬拜主，有一个渴慕的心见主， Belajarlah dari Sakius yang melihat ini kesempatan yang tidak terulang di dalam hidupnya 你 lagi. 要学习这个撒该，因为他的生活当中没有第二次机会能够见到耶稣。 Saudara-saudara, setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup manusia seringkali tidak terulang kedua kali. Saudara. 弟兄姊妹们，上帝给我们机会，在我们的生活里面永远没有第二次。 Inilah bodohnya orang kaya di dalam Lukas pasal yang ke-18. 这就是一个很笨的一个有钱人，在路加福音18章， Jualah hartamu, bagikan ke orang miskin, lalu ikutlah aku. 你要变卖你所有的钱财，你要跟随我。 Lalu orang kaya yang bodoh ini meninggalkan Tuhan Yesus. 然后愚昧的有钱人就离开了耶稣。 Dan seumur hidup dia tidak pernah ketemu lagi Tuhan Yesus yang kedua kalinya. 那么在一生当中，他永远没有见到第二次见到耶稣。 Sakeus tahu ini adalah kesempatan sekali seumur hidupnya bertemu Tuhan Yesus. 那么撒该知道，在他的一生当中，就是只有一次能够见到耶稣， Maka dia tidak mau membuang kesempatan yang baik ini di dalam hidupnya. 所以他不要舍弃这个最好的机会。 Saudara, kita harus melayani Tuhan seolah-olah ini kesempatan terakhir dalam hidup kita. 我们大家都要为主工作，要侍奉主，好像这个工作是我们最后一次，没有机会。 Saya harus berkhotbah seperti seolah-olah ini khotbah terakhir dalam hidup saya. 我这里讲到，好像我是最后一次，在我的生活里面是最后一次讲到。 Dan saudara harus melakukan apapun untuk Tuhan. Anggaplah itu kesempatan terakhir yang Tuhan berikan di dalam 你 hidupmu. 们大家要为主工作，你要知道你们所做的今天好像是最后一次为主工作。 Barulah kita bisa melayani Tuhan dan bertemu Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup 如果 kita. 这样的话，我们能够真正见我们的主。 Saudara, ini yang Sakius lakukan di dalam hidupnya 这 dia. 是撒该在他的生活里面所做的一件事情。 Dia tidak peduli ditertawakan, diolok-olok atau dihina oleh orang lain. 他不睬那些嘲笑他的人、侮辱他的人、讥笑他的人。 Dan apa yang Sakius lakukan akhirnya menghasilkan satu buah dalam hidupnya. 那么撒该所做的一切，最后在他的生活又结着最好的果子。 Dia bertemu dan melihat Tuhan Yesus paling jelas, lebih jelas dari siapapun
他能够见到耶稣最清楚，比起别的人，他看耶稣非常清楚。 Dan Tuhan Yesus juga bisa melihat Sakius lebih dari siapapun. 所以主耶稣能够看见清楚，看见撒该比别人看得更清楚。 Bahkan Tuhan Yesus memanggil Sakius secara pribadi, Sakius turunlah. 所以主耶稣就他说，告诉他说，撒该你下来吧。 Saudara-saudara, dari mana Tuhan Yesus tahu orang ini bernama Sakius? 从那里，耶稣知道这个人叫做撒该。 Mungkin dari keilahiannya dia tahu ini Sakius. 可能耶稣的神性是他知道这个人的名字叫做撒该。 Atau mungkin orang-orang di sekitar itu membisikkan atau memberitahu Tuhan Yesus. 可能他四周围的门徒告诉耶稣说，这人叫做撒该， Ini pemungut cukai loh. 这是一个税吏， Dia orang terkenal tapi dia ini orang brengsek pemungut 他 cukai. 是一个出名的人，但是是一个坏人。 Saudara-saudara, yang aneh, Tuhan Yesus justru bukan menghindar. 亲爱的弟兄姊妹们，奇怪的，主耶稣没有远离他， Justru Tuhan Yesus memanggil orang ini dengan pribadi, Sakius turunlah. 但是主耶稣用他自己的姓叫说撒该，快下来吧。 Kenapa Sakius disuruh turun, saudara? 为什么主耶稣要撒该下来？ Bukan Tuhan Yesus mau kenalan dengan 不是 Sakius. 说耶稣要认识耶稣，认识撒该， Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. 因为今天我必住在你家里。 Saudara, inilah satu-satunya catatan di dalam kitab Injil, saudara. 弟兄姊妹们，这是唯一在这个福音书所记载的。 Bahwa Tuhan Yesus itu mengundang dirinya sendiri sebagai tuan rumah di rumah orang lain. 主耶稣邀请他自己成为主人，在别人的家。 Inilah yang tadi kita katakan, Sakius mau mencari Tuhan Yesus, tapi justru ditemukan Tuhan 这就是 Yesus. 我们所看见的，撒该要寻找耶稣，耶稣却见到撒该。 Saudara, Sakius mendapatkan sesuatu yang dia tidak pernah pikirkan dalam hidupnya. 撒该在一生当中没有想到能发生这样的事情， Dia cuma kepingin ketemu, Tuhan Yesus modelnya seperti 他 apa sih? 他还是想知道主耶稣的形象是如何。 Tapi Tuhan Yesus mengajak Sakius datang di rumahnya sendiri. 但是主耶稣邀请撒该住在他的家， Hari ini, 就在今天， bukan besok. 不是明天。 Saudara, kata hari ini, today, itu kata penting di dalam Injil Lukas. 那么在路加福音告诉说，今天是非常重要的一句话。 Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata kepada penjahat di sebelahnya, Saya- hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. 在十字架上，主耶稣也告诉这个强盗说：“今天你要与我在乐园里同在， Bukan besok Sakius, bukan lusa, tapi hari ini. 不是明天，不是后天，但是说今天。 Sesuatu yang mengandung sifat urgensi. 这个事情能够包含着非常重要的事情。 Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. 今天我要住在你家里， Berarti ini adalah sesuatu bukan pilihan, saudara. 所以这个不是给你一个选择的机会。 Nah, Tuhan Yesus tidak mau menumpang di rumah orang lain. 主耶稣不要住在别人的家， Tapi Tuhan Yesus memilih satu tempat rumah Sakius. 但是主耶稣选择一个家，就是撒该的家。 Di dalam Ibrani 11 ayat 6, saudara, mengatakan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 希伯来书6章告诉我们，神给一个真正信照他的人的赏赐。 Nah, di dalam bagian inilah, saudara, kita melihat bagaimana Sakius mendapatkan upah jerih lelah daripada dia ingin melihat 在 Tuhan. 这个故事里面，我们就看见主耶稣已经奖赏给这个撒该的一些功劳。 Saudara-saudara, dalam cerita ini kita belajar satu hal, bahwa anugerah Allah itu selalu menuntut respon manusia. 这件事情我们看到一个事情，上帝要给你恩典，就是很想知道你的反应是什么。 Tuhan Yesus berkata, Sakius turunlah, aku mau menumpang hari ini di rumahmu. 耶稣说：“撒该，你下来，今天我要住在你的家。” Dan dikatakan dalam Alkitab Tuhan Yesus, Sakius menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. 那么圣经告诉我们，撒该接受耶稣到他的家，心里非常的快乐。 Ini keputusan Sakius secara pribadi. 这个撒该他私人的一个决定，
Saudara, kalau tadi saya mengatakan di dalam Injil Lukas begitu banyak cerita tentang orang kaya, saudara. 弟兄姊妹们，如果我说路加福音有19章有讲到很多的有钱人， Dan hampir semuanya itu negatif karena mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus dalam hidup mereka. 但是这些这个有钱人的故事都是很负面，因为他们不要接受耶稣，住在他们的家。 Tetapi di dalam kasus Sakyus ini, justru Sakyus dikatakan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. 但是在撒该的这个故事告诉我们，主耶稣撒该接受耶稣住在他的家，心里非常的快乐。 Saudara, apa maksud dari kata menerima di dalam bagian ini? 在这里我们知道，接受这个意思是什么？ Ini bisa berarti dua arti yang penting. 这是一个非常两种重要的意思。 Yang pertama, kata menerima di sini berarti menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya dia. 接受，第一就是接受耶稣住在他的心里，成为他的救主。 Arti kedua bisa juga dia menerima dengan sukacita, menerima di rumah Sakyus. 并且在这里也是说，他接受耶稣，很喜乐的主耶稣在撒该的家。 Saudara-saudara, seorang pentafsir Puritan Matthew Henry mengatakan kalimat seperti di layar, bahwa Sakyus menerima Tuhan Yesus dalam rumahnya, menunjukkan bahwa dia sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. 一个解经家 Matthew Henry，撒该接受耶稣在他的家，就表示他已经接受耶稣在他的心里。 Saudara mungkin bertanya, loh kapan dicatat dalam Injil Lukas 你们说什么时候在路加福音有记载这样的事情？ bahwa Sakyus itu menerima Tuhan Yesus dalam hatinya? 在这里有没有写路加说，主耶稣撒该接受耶稣在他的心里？ Saudara, memang tidak dicatat dengan jelas dalam Lukas 19本来在路加19章没有很清楚的写这件事情， bahwa Sakyus menerima Tuhan Yesus secara pribadi. 但是撒该接受耶稣是私人接受耶稣在他的心。 Tetapi di dalam Injil Lukas begitu banyak catatan orang-orang yang menerima Kristus tanpa sesuatu statement dari perkataan mereka. 但是在路加福音告诉我们有几个人接受耶稣，但是他们没有说明什么事情。 Di dalam Lukas 7 ayat 36 di situ ada seorang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus. 在这个路加福音第7章，在这里告诉我们， Perempuan itu tidak mengakui Yesus sebagai ngomong secara langsung Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 他没有说这个女人没有说主耶稣成为他们的救主。 Tapi Tuhan Yesus tahu dari apa yang dia lakukan. Tuhan Yesus mengatakan orang ini diselamatkan. 但是在他所做的一切，主耶稣知道这个人已经得着拯救。 Jadi saudara, saya memiliki keyakinan pada waktu Tuhan dikatakan Sakyus menerima Tuhan Yesus, seperti yang Matthew Henry katakan, itu bisa berarti dua hal tadi. 我有肯定一件事情，好像这个 Matthew 告诉我们的，撒该已经接受耶稣，有两件事情。 Saudara-saudara, apa yang dilakukan Sakyus menerima Tuhan Yesus di rumahnya menimbulkan sesuatu kebencian bagi orang Yahudi. 撒该接受耶稣住在他的家，很多的犹太人正对他非常生气。 Dikatakan bahwa ia menumpang di rumah orang berdosa. 他说主耶稣住在一个罪人的家， Saudara, mereka lupa kalau mereka sendiri juga adalah orang yang berdosa, saudara. 他们忘记他们自己却是一个罪人。 Orang-orang Yahudi membenci Sakyus. 犹太人很恨撒该， Maka siapapun yang menumpang makan di rumah Sakyus pasti juga sama seperti Sakyus. 因为犹太人很恨撒该，所以每一个人在撒该家里住的、吃的，他们也是恨。 Saudara, Lukas menceritakan bagian ini mengajarkan kepada kita satu hal penting, saudara. 路加在这里告诉我们，教导我们一个重要的事情。 Bagaimana perspektif kita melihat orang yang belum di dalam Tuhan, itu ada dua macam. 我们看一个还没有信主的人有两种眼光。 Orang berdosa itu melihat Sakyus sebagai orang yang harus dihindari, bahkan orang yang harus dibenci. 罪人看这个撒该应该要远离他、恨他， Tetapi Tuhan Yesus melihat Sakyus dengan perspektif yang berbeda. 但是耶稣看这个撒该用别的眼光。 Ini adalah orang berdosa yang harus diselamatkan. 这是一个应该得着拯救的罪人。 Maka Warren Wiersbe itu dalam tafsirannya juga mengatakan hal yang sama. 所以 Warren Wiersbe 在这里也有同样的眼光。 Bahwa meskipun Sakyus itu adalah seorang penjahat di mata orang Yahudi,
tetapi dia adalah seorang berdosa yang berharga di mata Tuhan Yesus. 虽然撒该在耶稣的眼前他是一个罪人，但是主耶稣看他是值得拯救的一个罪人。 Saudara-saudara, perjumpaan Sakius dengan Tuhan Yesus memberikan dua hal penting perubahan di dalam 撒该 hidupnya. 遇见了耶稣，告诉我们两件非常重要的事情。 Di dalam ayat ke-8 kita melihat di situ ada tujuan hidup yang baru, saudara. 在第八节，在这里有一个非常重要的目的。 Sakius berdiri dan berkata, Tuhan, setengah milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. 撒该站着对主说：“主啊，我把所有的一半给穷人，我若还他要谁就还他4倍。” Salah satu penghalang terbesar orang mengikut Tuhan adalah masalah kekayaan. 一个人最大的拦阻跟随主，就是因着他的钱财。 Lukas 18 Tuhan Yesus ngomong orang kaya sulit masuk kerajaan Allah. 在路加福音18章告诉有钱的人很难进天国。 Lukas 16 di situ ada perumpamaan orang kaya dan Lazarus, dan orang kaya itu mati dan masuk kepada penghukuman kekal. 路加福音16章有一个财主，还有这个拉撒路财主进到永远的地狱里去。 Tetapi dalam bagian ini kita melihat sesuatu cerita yang berbeda. 但是在这里我们看见有两件不一样的故事。 Saudara, yang unik dalam kasus Sakius ini, Tuhan Yesus tidak pernah perintahkan Sakius, saudara. Tidak pernah. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan Sakius untuk membagi-bagikan uangnya. 在这里我们告诉一件事情，主耶稣没有命令撒该把他的财产分给别人。 Dia melakukan semua itu atas inisiatifnya sendiri. 他自己所做的是他自己撒该的决定。 Berarti kita melihat Sakius mengalahkan penghalang kedua. 所以我们看见撒该已经去掉第二个拦阻。 Tadi penghalang pertama adalah egonya sendiri. 第一个拦阻是他自己的自我， Dia siap dipermalukan, diolok-olok, dihina. 他预备自己给人家嘲笑。 Sekarang dia mengalahkan penghalang kedua terbesar dalam hidupnya, materi atau uang. 第二个拦阻就是他的钱财。 Tidak ada yang menyuruh Sakius atas keinginannya sendiri membagikan uangnya. 没有人吩咐这个撒该把他的钱财分给别人，但是是撒该自己决定。 Saudara-saudara, perjumpaan Sakius dengan Tuhan Yesus membuat dia sadar dua hal penting, saudara. 那么有两件事情非常重要。当撒该见到耶稣，他觉悟了两件事情。 Dia sadar bahwa hartanya itu sebagian besar diperoleh dengan cara yang berdosa. 他知道他所拥有的财产是从那些花诈别人来的财产。 Maka apa yang menjadi penghalang ini, masalah uang ini, sekarang dia lepas, dia mau berikan kepada orang yang pernah dia peras. 那么他的曾经成为他的拦阻就是这个钱财，所以他把这个钱财还回给那些拥有着财产的人。 Saudara, di dalam hukum Taurat ada satu hukum yang berkata bahwa ketika seseorang menghilangkan barang orang lain, dia harus mengganti barang itu ditambah 1/5 dari nilai barang tersebut. 有的在律法当中，有人拿别人的钱，他应该还回给这个人，再加1/5的钱财。 Tapi Sakius dalam hal ini mengatakan, aku mengembalikan 4 kali lipat. 但是在这里，撒该说：“我还给别人是再加4倍。” Saudara, inilah yang Tuhan Yesus menyadarkan di dalam hidupnya Sakius, bahwa dia seorang yang kaya raya tetapi dengan cara yang tidak halal. 所以耶稣知道撒该所拥有的财产，他是用不义的方法来得着这些 Dan 财 yang 产。 kedua yang lebih penting, saudara, 第二件事情更重要。 perjumpaan Sakius dengan Tuhan Yesus menyadarkan Sakius 耶稣撒该见到耶稣，让撒该能够体会了一件事情。 bahwa uang, materi, harta tidak pernah membuat orang bahagia. 在这里告诉他一些的钱财不能使人快乐。 Bukan saja yang kuperas yang aku kembalikan 4 kali lipat. 不但我敲诈的，我还要把这些人配给他4倍。 Setengah dari seluruh hartaku akan aku bagikan ke orang miskin. 在我的钱财的一半，全部分给穷人。 Saudara Paulus di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. 在提摩太前书，贪财是万恶之根。
Dan Alkitab mengatakan bagaimana cara seseorang berrelasi dengan uang menunjukkan kerohaniannya. 圣经告诉我们，一个人怎么样跟钱财有关系，让他能够表现出他的属灵的他的灵命。 Maka di dalam pertobatannya Sakius sadar bahwa tujuan hidup yang paling tertinggi bukan lagi materi. 所以撒该知道，在他最高处生活的目的不是钱财。 Saudara-saudara, begitu banyak orang Kristen yang mencintai Tuhan tapi juga sekaligus mencintai uang. 很多人也是基督徒，他既爱神也是爱钱财， Tidak menjadikan Kristus sebagai tujuan yang paling ultimate di dalam hidupnya, tetapi tetap terikat kepada materi. 他们的目的完全不是主耶稣，他们的目的心里仍然有钱财来搅扰他的心。 Saudara, uang dan harta itu memang bagian dari hidup manusia yang tidak bisa terpisahkan. 钱财在我们的生活里面永远不能分离， Karena itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani hidup kita, saudara. 因为钱财是我们的需要，在我们生活需要钱财。 Tetapi kalau saudara berpikir uang dan harta itu menjadi sumber kebahagiaan kita, kita salah total. 但是如果钱财成为我们的一个快乐的话，这是非 Saudara, 常 kenapa 错误。 Sakius mau mencari Tuhan Yesus? 为什么主耶稣要为什么撒该要信照耶稣？ Kemungkinan besar menurut saya hidup Sakius kosong dan hampa. 最大的问题，按照我的想法，因为撒该的思想完全是虚空， Dia boleh kaya raya, tapi hidupnya kosong di mata Tuhan. 他可以成为很富有的人，但是他的生活虚空。 Maka berjumpaannya dengan Kristus itu merubah seluruh konsep nilai di dalam hidupnya. 当他遇见了耶稣的时候，他把他整个的生活观念完全改变。 Saudara-saudara, saya percaya orang Kristen harus memiliki satu Christian mind, satu set pemikiran yang Alkitabiah. 我相信每一个基督徒在他的思想里面要以圣经为基础，想到他的钱 Dan 财。 Sakius hari itu telah memenangkan satu pertandingan bahwa uang tidak menjadi penghalang bagi dirinya. 那个时候，撒该已经得胜，他知道钱财不是对他最重要。 Ini mengingatkan kepada orang kaya yang bodoh yang tadi sudah saya sebut. 这是我们记得那些愚昧的有钱人。 Katakan orang kaya itu meninggalkan Tuhan Yesus, hatinya sangat sedih sebab uangnya terlalu banyak. 有钱人离开了耶稣，因为他爱他的钱财。 Saudara, manusia harus memilih kepada siapa dia akan mengabdi. 人应该要选择他要对哪一位忠心。 Tuhan Yesus berkata kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah sekaligus kepada Mammon. 主耶稣说，你不能这个对妈们忠心，又是对神忠心。 Dan Sakius memilih Yesus daripada Mammon. 撒该先了耶稣，比起妈们。 Saudara, perubahan kedua yang terjadi dalam hidupnya Sakius, sekarang dia memiliki status yang baru dalam hidupnya. 第二种改变，在撒该里面的生活里面，他已经有第二个身份。 Orang ini adalah anak Abraham. 这个人是亚伯拉罕的子孙。 Saudara-saudara, kisah Sakius ini bukan mengajarkan keselamatan terjadi karena perbuatan baik, saudara. 弟兄姊妹们，这个撒该的故事不是他得着拯救，因着他有好的行为。 Sakius diselamatkan bukan karena dia bagi-bagi uang. 撒该能够被得着赦免，不是他把钱财分给别人， Tetapi dia membagikan hartanya karena sudah ada pembaruan di dalam hidupnya dia. 他把钱财分给别人，因为他的生活神已经完全改变。 Maka Tuhan berkata orang ini adalah anak Abraham. 所以耶稣说，这个人是亚伯拉罕的儿子。 Saudara-saudara, istilah anak Abraham itu menjadi satu istilah kebanggaan bagi orang Yahudi. 弟兄姊妹们，亚伯拉罕，如果人家说他是亚伯拉罕的子孙，他非常快乐。 Abraham adalah satu tokoh di dalam perjanjian lama yang dijunjung tinggi selain Musa. 亚伯拉罕是一个最好的人物，除外就是摩西。 Saudara ingat di dalam Injil Yohanes ketika Tuhan Yesus berdebat dengan orang Yahudi. 你们记得在约翰福音当跟主耶稣跟犹太人辩驳的时候， Mereka mengatakan kami keturunan Abraham, kami tidak pernah dijajah oleh siapapun. 他们说我们是亚伯拉罕的子孙，没有一个人征服我们。
Tapi kebanggaan mereka sebagai keturunan Abraham hanya kebanggaan jasmani semata-mata. 所以他们光荣，因着他们是亚伯拉罕的子孙，因为他们肉体是属于亚伯拉罕的子孙。 Sakyus adalah orang Yahudi. 撒该是犹太人， Secara jasmani dia memang keturunan Abraham. 在肉体上他是亚伯拉罕的子孙。 Loh, buat apa terus Tuhan Yesus ngomong orang ini anak Abraham? 为什么主耶稣要再说这是亚伯拉罕的子孙？ Ini status baru yang Ini Kristus berikan kepada dia. 这是一个最新的身份，是耶稣基督赐给撒该， Bukan keturunan Abraham semata-mata secara jasmani, tetapi ada keturunan Abraham, anak Abraham secara rohani. 不但在肉体上是亚伯拉罕的子孙，但是在属灵方面，他也是亚伯拉罕的子孙。 Status-status yang hanya bisa diberikan oleh Allah kepada orang percaya. 这个地位只有神才有权利给世界上的人。 Saudara-saudara, di mata orang Yahudi, statusnya Sakyus ini pemungut cukai. 犹太人的眼中，撒该是一个税吏， Ini penjahat, 他是一个坏人， ini orang yang harus disingkirkan. 一个应该除去的人。 Tetapi sekarang Sakyus memiliki satu status yang baru sebagai anak Abraham. 但是撒该要有这个新的地位，成为亚伯拉罕的子孙。 Ini mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa di dalam diri manusia seringkali kita mencari status-status yang sia-sia dalam hidup 这 kita. 是告诉我们，因为我们在世界上的人常常一些找虚空没有意思的地位。 Dengan apakah kita membangun status di dalam hidup kita? 我们用什么来兴起我们在生活当中的一个地位？ Banyak orang pakai barang-barang bermerek yang berjuta-juta untuk membangun statusnya di mata 很多人 manusia. 用很好的名牌来提高他社会的地位， Dengan harapan dihormati orang dan sebagainya. 很想人能够尊敬。 Tetapi itu bagi Sakyus sekarang tidak penting, saudara. 但是在撒该的眼中已经没有重要。 Statusnya sebagai orang kaya sekarang itu nomor 2 atau nomor 3. 有钱的人的这个名义成为第二、第三个， Sebab Sakyus sudah mendapat status yang paling penting di dalam hidupnya. 因为撒该在他的生活当中已经得着了非常重要的地位。 Saudara, saya percaya inilah status yang harus kita kejar di dalam hidup 弟 kita. 兄姊妹们，我相信在我们的生活里面要寻找这样的地位， Bukan penilaian manusia, 不是人的评价， tapi bagaimana Allah menilai kita itu yang jauh lebih penting. 但是如何神看我们在他的眼中。 Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita telah belajar dari seorang yang bernama 弟兄 Sakyus. 姊妹们，今天我们已经学习从一个圣经的人物叫做撒该。 Orang yang bertubuh kecil tetapi memiliki hati yang besar. 虽然他 kepada 的 Tuhan. 身体很小，但是他的心很宽。 Biarlah apa yang menjadi teladan dari Sakyus juga boleh kita lakukan di dalam hidup kita. 让撒该的这个榜样，我们能够实行在我们每日的生活里面。 Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 我们祷告， Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu 天上的父，感谢你， karena kami boleh belajar dari seorang yang menurut status sosial dia adalah orang yang terbuang dari 因为 masyarakat. 我们能够学习，在一个社会上被丢弃的人，但是在神的眼中是非常宝贵。 Tetapi di dalam dirinya ada satu tekad yang besar untuk bertemu dengan Tuhan 并且在他 Yesus. 的心里有很大的这个要求，要见耶稣。 Dia tidak ingin ada sesuatu yang menghalangi dirinya dengan Tuhan 他 Yesus. 不想有一个事情拦阻着他去见耶稣。 Tuhan, tolonglah setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, 主啊，你帮助每一个在这个教会里面的弟兄姊妹们， maupun siapapun yang mendengar akan khotbah ini, 有每一个人听今天的讲座。 agar apa yang menjadi penghalang di dalam hidup kami Tuhan hancurkan. 如果我们心里每一个人有一个拦阻，求主帮助除去这个拦阻。 Mungkin itu kebanggaan kosong kami 可 Tuhan. 能这是我们虚假的荣耀， Mungkin itu status sosial kami. 这是可能我们在社会上的地位， Mungkin itu bahkan kekayaan dan harta 可 kami. 能我们的钱财。 Tuhan, kami mau Engkau menjadi yang paling ultimate di dalam hidup kami. 我们想，我们要成为，让你成为我们心里最重要的一位。 Tuhan, tariklah kami supaya kami semakin mendekat kepada 主 Engkau. 啊，让我们每一个人更亲近主。
Dengar doa kami Bapa. 垂听我们的祷 Di 告， dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, 靠耶稣圣名求的。 kami berdoa. Amin. Amin.